Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita dalam siri modul SPM untuk kertas 1 bagi modul yang ke-9 iaitu tajuknya kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kita akan lihat beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan kertas 1 bagi topik ini. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, 5 keping kad berlabel dengan huruf R, A, J, I, N dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan secara rawak dari kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Antara berikut yang manakah bukan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu? Okey, perkara paling penting ataupun satu main point yang paling penting dalam soalan ni dia kata tanpa pemulangan. Okey, bila tanpa pemulangan, so tidak ada kad yang berulang. Okey, tiada kad yang berulang. Okey, jadi kat sini tengok mana satu jawapan yang ada kad berulang. Yang ada kad berulang itulah bukan jawapan, itulah jawapannya. Okey, satu AJ ni betul, tak ada masalah. JJ tak mungkin berlaku. Okey, sebab tak ada kad berulang. Okey, IN tak ada masalah, RA pun tak ada masalah. Jadi jawapannya ialah B. Okey, itu senang saja. Okey. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan kad-kad di dalam kotak M dan kotak N. Okey, dalam kotak M ada nombor 3, 4, 5 dan 9. Dalam kotak N ada huruf D, E dan F. Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu. Hitung kebarangkalian mendapat 1 kuasa 2 sempurna dan 1 huruf vokal. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita buat ruang sampel. Okey, so ruang sampel, okey, saya suka buat dalam bentuk jadual. Jadi kotak M dulu. So bila kotak M, okey, dia ada 4 nombor, jadi 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Okey, dia punya nombor dia 3, 4, 5, 9. Kemudian huruf dia pula ada 3, 1, 2, 3. Okey, kita gariskan. Kemudian kita guna pen color lain supaya nampak bezanya D, E, F. Okey, so yang 3, 4, 5, 9 ni ialah kotak bagi kotak M dan D, E, F tu ialah kotak bagi kotak N. Jadi sekarang nak tulis yang mana dulu? Nak tulis yang M dulu ke nak tulis N yang dulu? Okey, so untuk graf pula. Untuk cara penulisan, okey, kalau kita tengok balik cara mempelotkan titik pada graf, inilah paksi X, inilah paksi Y. Kita baca X dulu baru kita baca Y. Okey, X dulu baru Y. Okey, sama juga macam nak buat ruang sampel dalam jadual, kita baca M dulu baru baca N. Jadi kalau kita baca M dulu, okey, jadi 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 9, 9, 9. Okey, kemudian kita baru baca kotak N pula. D, 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 N, 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 F, 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 F. Okey, so jadi yang pertama kita mesti tahu bilangan sampel ada berapa. So kita kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ruang sampel ada 12. Okey, itu yang paling penting, yang pertama. Okey, sekarang kita tengok dia punya soalan. Hitung kebarangkalian mendapat 1 kuasa 2 sempurna. Okey, apa yang dimasukkan dengan kuasa 2 sempurna ni? Okey, kuasa 2 sempurna ialah kuasa 2 bagi nombor 1, 2, 3, Okey, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2. Okey, sampailah yang kita belajar ialah 12 kuasa 2. Jadi kuasa 2 sempurna, okey, dia punya jawapan lah. Okey, 1 kuasa 2 ialah 1, 2 kuasa 2 ialah 4, 3 kuasa 2 ialah 9, 4 kuasa 2 ialah 16, 5 kuasa 2 ialah 25, sampailah 12 kuasa 2 ialah 144. Jadi bagi nombor 3, 4, 5, 9, mana satu nombor kuasa 2 sempurna? 4 dengan 9. So dalam ni
ialah 4 dengan 9. Okey. Tu yang pertama. Okey, yang kedua, dia kata apa? Satu huruf vokal. Dalam kotak I ni, mana huruf vokal? Apa itu huruf vokal? Huruf vokal lah A, E, I, O, U. So, ada satu je huruf vokal iaitu huruf E. Okey, iaitu huruf E. Okey, jadi kita cari mana yang ada nombor 4 dan mana yang ada huruf vokal. Okay, ini pun silap. Kan N ni. Patutnya E kan. Nah, tersilap buat. Okey, tersyasyul. Okey, saya betulkan balik jawapan saya ni, kotak saya ni. Okey, sepatutnya okey, ini semua E. Baru betul. Okey, sekarang mana satu jawapan yang ada nombor 4 dan ada huruf E? Okey, yang ada cuma 4 E dan juga ada 9 E. Cuma ada dua saja. Okey, iaitu kalau kita nak jawab soalan, okey, kita boleh wakilkan katakan peristiwa A. So peristiwa A tu ataupun jawapan bagi E cuma dua saja iaitu 4E dan juga 9E. So bilangan peristiwanya cuma ada dua. Jadi nak cari kebarangkalian PA sama dengan NA perkan dengan NS. Okey, NA perkan dengan NS. Jadi NA nya berapa tadi? 2. NS nya berapa tadi? 12. Okey, jadi bila kecilkan dapat 1/6. So jawapannya ialah, mana jawapannya? Jawapannya ialah A. Okey, itu satu cara nak buat lah. Okey, sekarang tengok pula contoh soalan ni yang ketiga. Okey, yang ketiga, kebarangkalian seorang pesakit untuk dijangkiti sejenis virus ialah 1/10. Dua orang pesakit dipilih secara rawak untuk menjalani saringan pada masa yang sama. Hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang pesakit dijangkiti virus itu. Okey, sekarang kita tahu seorang pesakit nak dapat jangkitan ialah 1/10. Okey, jadi nak dapat penyakit, okey, kita buat tanda right lah. Nak dapat penyakit 1/10. So kalau yang tak dapat pesakit, apa dia punya rumus? Okey, 1 tolakkan dengan 1/10, jawapannya ialah 9/10. Itu yang pertama. Kita cari dulu ke barangkalian untuk yang tak sakit. Saya ulang. Okey, yang saya buat tanda right ni, okey, yang dapat virus. Okey, yang dapat virus. Yang saya buat pangkal ni yang tak dapat ataupun yang tiada virus. Okey, saya buat simbol right dengan pangkal senang. Okey, sekarang untuk kes soalan macam ni, kita kena buat cara gambar rajah pokok. Nak buat macam mana? Okey, sekarang kita ada berapa pesakit sekarang? Kita ada 2 pesakit. Okey, bila 2 pesakit, okey, yang pertama kita buat pesakit yang pertama, pesakit yang kedua. Okey, kita buat gambar rajah pokok. Okey, macam ni caranya. Okey, kena virus, tak kena virus untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, pecah lagi 2 cabang. Kena virus, tak kena virus. Okey, bawah pula, kena virus, tak kena virus. So, ada 2 kebarangkalian lah, 2 kemungkinan. Okey, sekarang kita tengok. Okey, dia punya kebarangkalian yang kena virus ialah 1/10, yang tak kena 9/10. Pesakit kedua pun sama, yang kena virus 1/10, yang tak kena 9/10. Okey, bawah pun sama 1/10, yang bawah ni 9/10. Okey, itu kita dah buat gambar rajah pokok. Kemudian apa dia punya soalan? Hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang pesakit. Okey, maksudnya kat sini dia boleh dua-dua kena, okey, ataupun seorang kena, seorang tak kena, ataupun seorang tak kena, seorang kena. Okey, pesakit 1, pesakit 2, pesakit 1, pesakit 2, pesakit 1, pesakit 2. Nampak tak? Mula-mula dua-dua boleh kena, lagi satu pesakit 1 kena, pesakit 2 tak kena. Kemudian yang ketiga, pesakit 1 tak kena, pesakit 2 kena pula. Okey, sampai sini kita kena buat kalau ranting yang sama, okey, kita kena darabkan dia punya kebarangkalian. Jadi sekarang saya akan buat guna color. Okey, mula-mula kena.
Bila kena-kena, maksudnya 1/10 darabkan dengan 1/10. Okey, jadi kat sini 1/10 darabkan dengan 1/10. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila dia dah masuk ke ranting yang berbeza, dia kena tambah. Okey, jadi saya bezakan dengan warna. Okey, so 1 kena, 1 tak kena. Nampak? Dia dah beza arah, beza cabang. Okey, jadi kena tambahkan. Okey, kena 1/10, tak kena 9/10. Okey, kemudian yang ketiga ni pun sama, dia dah lagi beza cabang, lagi jauh. Okey, tengok dia punya color dia. Okey, tak kena, kena. Okey, tak kena, kena. Jadi tak kena-kena ni dia punya kebarangkalian mula tak kena ialah 9/10. Darabkan yang kena ialah 1/10. Okey, sekarang baru kita boleh selesaikan. Okey, 1/10 darab 1/10 ialah 1/100. Tambahkan 1/10 darab 9/10 ialah 9/100. Tambah 9/10 darab 1/10. Okey, ni kalau tak mahir guna kalkulator Satu cara kalau guna kalkulator. Okey, saya tunjuk cara dengan menggunakan kalkulator. Okey, so kalau nak kira bagi pecahan ni, 9/10 darabkan dengan 1/10. Okey, jawapannya ialah 9. Okey, kalau dapat dalam bentuk perpuluhan, tekan bilik ABC dan akan dapat 9/100. Okey, 9/100. Just tambahkan saja 1 tambah 9, 10. 10 tambah 9 ialah 19. Bila bawahnya semua sama, jadi kekal. Okey, jangan tambah pula 100 tambah 100, itu salah. Okey, so jawapannya 19/100. So pilihan jawapannya ialah C. Okey, itu jalan kerja bagi soalan nombor 3. Okey, sekarang soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kad berlabel dengan huruf K, E, B, O, L, E, H, J, A, D, I, A, N dimasukkan ke dalam sebuah bekas. Okey, sekarang dia punya peristiwa R. Yang pertama, peristiwa mendapat satu huruf vokal. Peristiwa T ialah peristiwa mendapat satu huruf J tertinggal. Kita tinggal S. Okey, satu huruf J. Tentukan kebarangkalian RUT. Okey, bila sebut pasal tanda U ni, okey, inilah simbol bagi set, okey, kesatuan. Okey, bila sebut kesatuan, okey, maksudnya semua sekali jawapan yang kita nampak. Okey, sekarang yang pertama cari dulu peristiwa huruf R. Okey, R. Okey, R mendapat huruf vokal. Huruf vokal tadi saya kata apa? Huruf vokal lah A, E, I, O, U. So, E, O, E, A, I, A. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so ada 6. Jumlahnya ada 6. Kemudian bilangan bagi T pula. Peristiwa mendapat satu huruf J. Okey, huruf J ada berapa? Cuma ada satu saja huruf J. Okey, iaitu 1. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Sekarang cari dulu bilangan sampel. Sampel ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So bilangan sampel ada 13. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu dia punya kebarangkalian RUT. Okey, bermaksud ada 6 kad. Okey, 6 kad huruf vokal, 1 kad huruf J. Jadi bermaksud bilangan RUT perkan dengan bilangan S. So bilangan R tadi ada 6, bilangan T ada 1, bilangan sampel ada 13. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7/13. So jawapannya ialah B. Okey, yang ini dia ada question sikit lah. Okey, dia tak melibatkan dua kotak ataupun pemulangan, tanpa pemulangan dan sebagainya. Okey, so kita dah selesai menjawab contoh soalan. Okey, bagi kertas 1, tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.